Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberikan kita pelbagai nikmat, kesenangan dan juga kesihatan. Insya-Allah, hari ini kita akan belajar subjek akhlak bagi pelajaran pertama yang bertajuk adab menziarahi orang sakit. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, saya ingin bertanya, apakah hukum menziarahi saudara sesama Islam? Okey, hukum menziarahi saudara sesama Islam adalah sunat. Tetapi musim COVID ni kita tak dapat nak ziarah. Tapi kita masih lagi boleh melakukan satu hal ni, iaitu call ataupun telefon dan bertanya khabar. Mari kita lihat beberapa adab menziarahi orang sakit. Yang pertama, memilih waktu yang sesuai untuk berziarah. Macam mana kita nak tahu waktu yang sesuai? Zaman kita sekarang moden dengan alat teknologi yang super canggih. Betul? Kita ada handphone. Jadi sebelum pergi kita telefon dahulu dan bertanya. Jangan pula telefon pada waktu tengah-tengah malam dan beritahu akan ziarah time tu. Pergilah pada waktu hari sudah cerah. Yang kedua, memendekkan waktu ziarah. Jangan terlalu berlama-lama di rumah pesakit. Nama pun ziarah. Pergi dalam waktu yang pendek. Dalam 30 minit ke, sejam ke. Kenapa? Sebab mungkin tuan rumah atau orang yang sakit ingin waktu untuk beristirahat. Yang ketiga, mengucapkan kata-kata yang baik. Kata-kata yang tidak menyakitkan hati tuan rumah atau orang yang sakit. Seperti beri kata-kata nasihat untuk orang yang sakit supaya dia merasakan kuat untuk tempuh ujian yang Allah berikan. Sebagai contoh, saya harap awak bersabar dan tabah. Allah memilih awak untuk ujian sebegini kerana tahu awak kuat dan Allah sayangkan awak. Yang keempat, berkata dengan suara yang lembut dan sopan. Yang kelima, mendoakan orang yang sakit agar cepat sembuh. Agar orang yang sakit tadi merasakan ramai orang yang care dan sayangkan dia. Care ni perhatian ya. Dan yang keenam, memberikan kata-kata nasihat supaya bersabar, tabah dan bersangka baik dengan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menziarahi sahabat-sahabatnya. Nabi bersabda dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah, nadahu munadin bi antibta wa taba mamsyak wa tabawwa'ta minal jannati manzila." Sesiapa mengunjungi orang sakit atau menziarahi saudara seagama, maka malaikat berseru kepadanya, "Baik engkau dan baik perjalanan engkau, dan sesungguhnya engkau akan ditempatkan di dalam syurga." Amin. Apa sahaja perkara yang baik kita lakukan, malaikat akan catat dan para malaikat akan sentiasa mendoakan kebaikan untuk kita, insya-Allah. Mari kita sama-sama baca doa menziarahi orang sakit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfihi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Lagi sekali, Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfihi wa anta syafi la shifaa illa shifauka
syifaan la yughadiru saqama. Maksudnya, wahai Allah, Tuhan sekalian manusia, hilangkanlah sakitnya, sembuhkanlah dia. Engkau Tuhan yang menyembuhkannya, tidak ada yang menyembuhkan melainkan Engkau, dengan sembuh yang tidak diingini sakitnya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sentiasa doakan jika kita dengar sahaja ada perkhabaran, ada sahabat-sahabat ataupun saudara jiran ke yang sakit, kita boleh bacakan terus doa tersebut. Seterusnya, mari kita lihat fadilat beradab ketika menziarahi orang sakit. Yang pertama, disukai oleh Allah dan Rasulullah. Disukai ini sama juga dengan disayangi dan juga dicintai oleh Allah. Jadi, jika kita ingin menjadi salah seorang hamba yang Allah sayang, hamba yang Allah cinta, sentiasalah melakukan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang Allah suka. Okay. Seterusnya, yang kedua, dapat ganjaran pahala daripada Allah. Yang ketiga, dapat mendoakan kesembuhan pesakit. Dan yang keempat, dimurahkan rezeki oleh Allah. Rezeki semakin meluas. Okey. Yang kelima, menggembirakan pesakit. Yang keenam, mengeratkan hubungan silaturahim. Dan yang terakhir, memberi semangat kepada pesakit, insya-Allah. Yang terakhir, mari kita lihat akibat tidak beradab ketika menziarahi orang sakit. Pertama, tidak disukai oleh Allah dan Rasulullah, sama juga dengan dibenci oleh Allah ataupun dimurkai oleh Allah. Yang kedua, tidak mendapat rahmat Allah. Rahmat ni kasih sayang daripada Allah. Yang ketiga, menyusahkan hati pesakit. Dan yang keempat, menggores hati keluarga pesakit. Timbulnya rasa sakit hati di hati pesakit tersebut. Jadi berdosa ya kalau kita buat orang terasa dengan kita. Jadi jika kita ada buat sesiapa tersinggung hati dengan kita, cepat-cepat minta maaf. Seterusnya, mari kita lihat pula. Menziarahi orang sakit merupakan salah satu hak sesama Muslim. Melawat orang sakit merupakan satu terapi yang baik kepada pesakit. Yang ini insya-Allah dengan kehadirannya kita, jika kita membuat perkara-perkara yang baik, menggembirakan hati pesakit, insya-Allah semoga pesakit tersebut cepat sembuh. Seterusnya, berkata dengan lemah lembut dengan orang yang sakit dan mendoakannya. Dan yang terakhir, membawa buah tangan ketika menziarahi orang sakit. Tak kisahlah buah tangan dalam bentuk apa, buah ke, ataupun makanan yang berkhasiat, ataupun ubat-ubatan, supaya dengan adanya sedikit pertolongan daripada kita, sedikit buah tangan daripada kita, pesakit akan cepat sembuh. InsyaAllah itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.